Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Sampai minum pun Islam ajak. Padahal kalau tak ajak pun minum. Kan? Baby tu lahir-lahir tu keluar pada perut, dia dah cari nak minum lah. Tak payah ajak benda ni. Tapi Islam tak. Islam ajak. Ada adab yang tertentu dalam Islam, istimewa. Tak sama macam agama yang lain. Tak sama macam agama yang lain. Pertama sekali, adab minum ni, apa-apa pun dalam Islam niat lah. Niat lah. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu binniyat, bahawa sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Yang membezakan dua perkara yang sama adalah niat. Dua-dua kita nampak minum, tapi boleh jadi seorang minum tu dapat pahala, seorang tu dapat kenyang lah. Maksudnya hak ni kenyang pun dapat, pahala pun dapat, yang ni dapat kenyang je. Jadi yang membezakan niat. So kita minum tu untuk apa? Minum nak sebab dahaga. So bila minum tambah tenaga, boleh buat ibadat, boleh buat kerja. Dengan kita kerja tu kita dapat cari rezeki nak bagi pada anak-anak, dan itu pun memang tuntutan agama. So minum yang macam tu dapat pahala. Adapun minum tak ada, maksudnya tidak niat kerana agama, kerana Allah, maka yang tu dapat kenyang je lah. Baik, yang keduanya ialah membaca tasmiyah, baca bismillah. Baca bismillah. Nabi SAW, Nabi kata kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Nabi kata maksudnya setiap perkara yang tidak dimulakan dengan memuji Allah, yakni dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Maksudnya terputus ni terputus pahala. Terputus pahala, terputus berkat. Maksudnya apapun perbuatan dalam agama ni bismillah. Kan? Bismillah. Nak minum bismillah, nak makan bismillah. Kan? Nak buat apa? Nak kira nak naik motor bismillah dulu sebelum kita ada doa-doa yang lain. Bismillah. So Nabi dah sebut setiap perkara yang tak dimulakan dengan ucapan bismillah fahuwa aqta', putus dari sudut pahala, putus keberkatan, rugi. Benda simple lah. Benda simple lah. Baik. Kemudian yang ketiga, minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Sabda Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrabu biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Apabila salah seorang daripada kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanan, dan apabila ia minum, hendaklah ia minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan akan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ni Nabi suruh makan minum tangan kanan. Boleh tak makan minum tangan kiri? Apa hukum dia? Hukum makan ataupun minum tangan kiri. Ulama berbeza pandangan. Ada yang kata sunat je guna tangan kanan ni. Kalau guna tangan kiri makruh. Makruh tu guna tangan kiri dengan tanpa keperluan. Maksudnya ataupun yang kata makan tangan kanan dengan sunat ni, itu pandangan jumhur. Majoriti ulama kata sunat hak makan dengan tangan kanan tu. Baik. Bahkan jumhur kata makruh makan dan minum dengan tangan kiri ketika tak ada apa-apa sebab, tak ada keadaan darurat lah. Kan?
tak ada keperluan. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juga disebutkan, jika ada keuzuran, contohnya tangan kanan dia sakit, luka, dia tak makruh guna tangan kiri. Maksudnya kalau saja-saja guna tangan kiri makruh. Tapi kalau tangan kanan dia sakit, dia terpaksa guna tangan kiri, dia tak makruh. Harus. Baik. Ada pandangan ulama yang menyatakan haram makan dan minum dengan tangan kiri. Pandangan ni keras sikit. Ada ulama yang kata haram terus. Makan ke minum ke tangan kiri haram. Ada dalam salah satu qaul Imam Syafi'i, hukum makan dengan tangan kanan ni adalah wajib. Boleh tengok dalam Fathul Bari. Ini juga pandangan ulama al-muhaqqiqin, pandangan Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, Al-Shawkani. Mereka menyatakan makan tangan kanan itu adalah wajib. So bila makan tangan kanan wajib tu, maknanya makan dengan tangan kiri jadi haram. Baik. Kalau kita tengok dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya gulam sammillah. Umar ni dia nak makan. Masa tu Umar ni dia budak. Bukan, dia Umar bin Abi Salamah. Jadi dia budak, dia nak makan. Nabi kata, ya gulam, wahai budak, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di depan kamu, yang dekat dengan kamu. So 3 perkara Nabi sebut pada Umar bin Abi Salamah ni, sebut bismillah. Adapun doa makan tu tak sahih. Jadi lambat pula, orang dah lapar. Dia tak apa salahnya benda baik tak. Nabi hak ajak tu kira ajak hak baik, hak terbaik lah. Nabi ajak tu hak terbaik lah. Kalau ada hak benda hak lebih baik, dan tu Nabi ajak lah. Sebab Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada diri Rasulullah tu contoh hak paling baik. Ada contoh lebih baik pada Nabi? Tak ada. So Nabi baca bismillah, dan Nabi perintahkan Umar bin Abi Salamah yang Nabi panggil gulam. Nabi kata apa nama, samillah, sebut nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat. Maksudnya jangan gelojoh duk pi gagau tempat orang. Nabi kata makanlah yang dekat dengan kamu dulu. Maksud hadis ni nak supaya jangan kita ni kelihatan gelojoh dengan orang utara kata bulong. Kecuali kalaulah kata dia buat macam buffet, tu lain ceritalah kan. Belah ni udang saja, belah ni daging saja, belah ni ayam saja. Kita duk ingat hadis tu kan, kebetulan kita belah sayok nu lauk nu belah sana, duk bubuh sayok, duk ingat hadis ni kan. Bukan macam tu lah kan. Nak bagi tahu supaya kita ni jangan kelihatan kata lojoh lah, jangan nampak bulok kan. Macam tu. Baik, hadis ni hadis sahih Bukhari. Baik, sebahagian ulama dia berdalilkan hadis ni menunjukkan wajib makan dan minum menggunakan tangan kanan. Selain ada juga hadis-hadis yang mengancam kalau menggunakan tangan kiri, ada hadis. Ada hadis. Baik. Kalau kita tengok hadis Nabi yang lain, Nabi kata, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Maksudnya jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanan,
Jika dia minum, hendaklah juga dia minum dengan tangan kanan, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis sahih Muslim. Maksudnya perbuatan makan dengan tangan kiri ini menyerupai syaitan. Menyerupai syaitan. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Nabi kata, jangan kamu makan dengan tangan kiri kerana syaitan makan dengan tangan kiri. So menyerupai syaitan. Sebahagian ulama, meskipun pada hadis-hadis ni zahirnya kelihatan seperti wajib, namun mereka menyatakan ini dalam bab adab. Dalam bab adab, maka hukumnya menjadi sunat, bukanlah wajib. Baik. Kemudian Al-Qurtubi juga, Imam Al-Qurtubi juga, dia kata suruhan dalam hadis ni berbentuk sunat. Kerana dia kata satu bentuk memuliakan kanan ke atas kiri. Gitu juga contoh kemuliaan akhlak kalangan mereka yang terpuji ialah mengkhususkan perkara-perkara yang baik dengan kanan. Kan? Khususkan benda-benda baik dengan kanan. Masuk masjid kanan, kan? Nak buat apa yang baik-baik ini dilakukan dengan yang kanan. Baik. Adapun hadis Nabi yang mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri juga ada. Hadis anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqal kul biyaminik qal la astati' qal la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr qal fama rafa'aha ila fih. Maksudnya ada seorang lelaki, dia makan ni dekat dengan Rasulullah, di samping Rasulullah, dan dia makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Nabi kata, makan dengan tangan kamu, tangan kanan kamu. Nabi tegur dia. Nabi kata, makan dengan tangan kanan kamu. Dia kata, aku tak mampu. Nabi kata, Nabi bersabda, Nabi kata, semoga kamu benar-benar tidak mampu melakukannya. Kemudian hadis ni dia kata, tidaklah dia enggan untuk makan dengan tangan melainkan kerana kesombongan. Setelah daripada itu, dia tak mampu nak angkat tangan kanan dia. Baik, hadis ni hadis sahih Muslim. Kalau ikut Imam Nawawi, doa Nabi ni kerana perbuatan lelaki tu dia langgar hukum syarak. Sebab Nabi suruh, bila ingkar perbuatan Nabi ni kira langgar syarak. Kalau kita tengok Imam As-San'ani, dia kata Rasulullah tak mungkin mendoakan keburukan kecuali untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Dia kata tak mungkin Nabi doa keburukan melainkan orang tu dia tinggalkan kewajiban. Maksudnya makan dengan tangan kanan tu wajib lah. Baik. Dan dia kata tidak dapat dinafikan juga, ini dalam Subulus Salam ada, tak dapat dinafikan juga, dia kata kemungkinan Nabi berdoa kerana kedua-dua alasan tersebut, kemungkinan sombong dan kemungkinan kerana dia meninggalkan kewajipan. So Imam San'ani dia sebut dua tu. Mungkin dia melanggar kewajipan, yang kedua mungkin kerana sombong. Menurut Imam Al-Munawi pula, dia kata perbuatan menyerupai syaitan yang disebut dalam hadis Nabi ni tak semestinya menunjukkan kepada haram. Walaupun Nabi kata syaitan makan dengan tangan kiri, tak semestinya perbuatan itu menunjukkan kata haram. Kadang-kala dia menunjukkan pada makruh. Manakala doa Nabi SAW terhadap lelaki tersebut adalah disebabkan kerana kesombongannya, bukan kerana dia meninggalkan kewajipan, kerana sombong. Nabi suruh, dia boleh kata tak mampu. Bayangkan, sombong lah. Ya, sombong. Baik. Mungkin kalau kita tengok kesimpulan daripada hadis-hadis yang disebut tadi ni, antaranya adalah makan dan minum dengan tangan kanan ni paling kurang sunat. Paling kurang sunat. Sebab ada kata wajib. Manakala makan dengan tangan kiri ni paling kurang makruh.
Ni pandangan jumhur ataupun majoriti. Bahkan ada yang kata haram. Haram makan dan minum menggunakan tangan kiri dengan sengaja berniat untuk nak memperlekehkan sunnah Nabi. Hak tu jadi haram, confirm. Yang tu kira ulama sepakat lah. Orang dah kata makan tangan kanan, dia kata peduli apa ni, makan tangan kanan sunnah, tak peduli apa aku sunnah, dia bubuh tangan kiri. Itu dia perlekehkan. Adapun sesaja dia makan dengan tangan kiri, sebahagian ulama kata itu makruh. Makruh. Baik. Makan guna kedua-dua belah tangan. Kalau ikut yang sebahagian ulama kata makruh tadi ni, maksudnya tak haram lah. Terutama dalam keadaan memerlukan penggunaan kedua-dua tangan. Kalau western food umpamanya kan, western food. Tapi boleh tukar. Boleh tukar kan. Saya tak tahu ada makanan yang kira nak kena dua-dua. Hak ni pun makan, hak ni makan. Western food pun sebelah gak. Cuma sebelah pegang pisau, sebelah garpu. Cuma barat ajak pisau pegang belah kanan dengan garpu belah kiri. Kita tukar lah. Saya dalam askar dulu kan. Askar lagi rigid dalam bab ni. Yang tambah kalau pegawai tentera ni kira dia ada mess night. Setidak-tidaknya pun kalau tak mess night pun selalu ada kat mess pegawai ni kira ada makan hak jenis macam tu lah. Tapi kita ada prinsip lah. Kan? Orang nak potong dengan tangan kanan, kita potong tangan kiri. So cucuk garpu tangan kanan tu, makan dengan tangan kanan. Tak susah pun. Kan? Walaupun ada pandangan yang menyatakan makruh makan tangan kiri, tapi tu yang kita tak mau tu. Kan? Kita nak ambil yang hak dapat pahala tu, hak sunat tu. Sebab yang makan tangan kanan tu minima hukum dia adalah sunat. Sebab ada pandangan yang kata wajib. Kan? Makan dengan tangan kiri minima hukum dia adalah makruh sebab ada kata haram. So dalam bab itu hendaklah kita lebih berhati-hatilah, takut masuk dalam yang bab haram tu. Contoh. Baik. Kita sambung balik. Yang keempat, minum dengan duduk semampu mungkin. Minum, duduk. Boleh tak minum diri? Tu pun kena bincang tak? Kan? Tadi bila ada hadis yang kata minum dengan tangan kanan, so kita bincang boleh tak kalau makan dengan tangan kiri? Sekarang ni bila dia letak adab minum tu duduk, kita bincang pula boleh tak makan ataupun minum dalam keadaan berdiri. Baik. Pertama sekali, ada hadis yang melarang makan dan minum sambil berdiri ni. Banyak agak hadis. Contohnya dalam sebuah hadis, ini sahih Muslim ni. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Maksudnya jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Siapa yang terminum sambil berdiri dalam keadaan terlupa, hendaklah dia memuntahkannya kembali. Ini baru satu hadis. So bila kita mengaji ni, bila kita dengar satu hadis tu, kita tak jadi terkejut lagi. Kemungkinan ada dalil ataupun hadis-hadis yang lain yang menyatakan ataupun membincangkan perkara yang sama. Sama juga contoh macam buang air kecil, kencing, duduk. Ada tak hadis yang menceritakan boleh kencing diri? Ada. Jadi bila kita baca satu hadis tu, kita tak boleh buat satu kesimpulan lagi. Kemungkinan ada hadis-hadis yang lain yang juga Nabi buat benda yang sama. Baik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan,
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث. Maksudnya sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada minum sambil berdiri. Lalu Qatadah tanya, bagaimana pula dengan makan sambil berdiri? Anas jawab, yang demikian itu lebih tercela lagi, lebih teruk. Hadis sahih Muslim juga. Namun ada juga beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi pernah minum berdiri. Tadi ni hadis yang kita bincang tadi ni, Nabi minum sambil duduk. Bahkan sahabat sendiri pernah makan dan minum sambil berdiri. Baik. Riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzamin fashariba wa huwa qa'imun. Maksudnya aku pernah menghidangkan air Zamzam kepada Rasulullah dan baginda minum dalam keadaan berdiri. Hadis sahih Muslim. Hadis ni cerita bahawa Nabi pernah minum sambil berdiri. Hadis yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Ini lebih lagi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, kami biasa makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Dan Sunan Tirmizi. Al-Imam Al-Mubarakfuri dia letakkan hadis ni dalam bab rukhsah ketika minum sambil berdiri. Menurut beliau, dia kata hadis ni menjadi dalil keharusan makan ataupun minum sambil berdiri, bahkan berjalan. Adapun hadis riwayat Anas bin Malik, dia kata yang menunjukkan larangan ditakwil sebagai makruh tanzih, makruh yang berat lah, dan bukannya haram. Ada dalam Tuhfah Al-Ahwazi perbincangan ni. Kemudian dalam satu hadis yang lain diriwayatkan, ata Aliun radhiyallahu an ala babir rahabah fashariba qa'iman faqala inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'imun wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'alt. Maksudnya Sayyidina Ali dia tiba di perkarangan masjid, lalu dia minum sambil berdiri. Kita pernah dengar kata, oh, minum berdiri ni boleh Zam-Zam je. Tak sebenarnya, kan? Ada beberapa hadis yang lain yang menceritakan perkara yang sama, tak semestinya air Zam-Zam sahaja. Termasuk hadis ni, Sayyidina Ali ni dia berdiri di perkarangan masjid dan dia minum sambil berdiri. Bahkan dia sebut, dia kata ramai orang yang benci apabila ada dalam kalangan mereka yang minum sambil berdiri, sedangkan aku melihat Nabi SAW lakukan apa yang kamu lihat aku lakukan. Dia kata waktu tu orang ramai tak suka tengok orang duk minum berdiri. Dia kata aku sendiri pernah tengok Nabi minum sambil berdiri, dan dia minum sambil berdiri. Hadis sahih Bukhari. Baik. Maka kalau kita tengok perbahasan para ulama tentang perkara ini, ulama berbeza pandangan. Ada yang kata haram, ada yang kata haram. Ibnu Hazm antaranya. Zahiri, maksudnya mazhab zahiri yang ambil dalil secara zahir. Kalau tengok je hadis tu larang je, kira dia ambil yang tu je. Dia ambil yang tu. Namun tidaklah kita menyatakan para ulama dalam mazhab zahiri adalah orang-orang yang tak alim. Tak, depa ni pun alim. Cuma dia punya manhaj dia macam tu, kaedah dia macam tu. Mereka berpandangan makan dan minum sambil berdiri ni haram. Dan hadis-hadis yang mengharuskan tu, depa kata apa? Hak tu dah mansukh.
diganti dengan hadis yang Nabi Nabi larang minum dan makan berdiri. Ibn Taymiyah mengharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat macam mana? Mungkin nak cepat ke? Yang tu boleh tengok dalam Majmu' al-Fatawa dia. Sebahagian ulama kata makruh tanzihi. Ini makruh berat lah. Yang ni pandangan jumhur ataupun majoriti para ulama menyebut tentang benda ni. Namun dia tak sampai kepada perkara yang haram. Menurut Imam An-Nawawi, larangan daripada makan dan minum sambil berdiri ini menunjukkan kepada makruh tanzih. Ini pandangan Imam An-Nawawi. Dan dia kata Rasulullah buat benda tu semata-mata untuk menunjukkan keharusan ketika ada keperluan. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut benda ni. Dia kata asalnya makan minum ni duduk. Cuma bila ada Rasulullah buat tu menunjukkan ada ketika-ketika keperluan boleh berdiri. Kan? Ada ketika keperluan tu kira boleh berdiri lah. Tapi bagus perbezaan pandangan ni. Bagus perbezaan pandangan ni. Kita mungkin yang tak terlibat dengan contoh lah, orang yang seminar di hotel apa semua kan, bila mereka keluar nak minum petang tu, bukan ada kursi ingat, jenuh nak bertinggung kat lantai tu. Pakai kot nak bersila atas lantai tu. Kan? Pelik pula. Kan? Ketika-ketika itu pandangan-pandangan seperti ini kira menyelamatkan. Bahkan kita jangan pula pandang buruk dengan orang macam tu. Kita kata dia ni ustaz saja minum berdiri. Tak boleh tak sebab ada pandangan macam tu. Nampak tak? So kita raih. Kalau kita nak pegang yang kata hak haram tadi, itu pulang kat kita jangan buat. Tapi kalau ada orang buat, boleh jadi dia berpegang dengan pandangan yang makruh saja, bahkan harus ketika ada keperluan. Kerana Nabi juga pernah melakukannya. Baik. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani yang dia kata larangan minum berdiri adalah berbentuk makruh tanzihi. Ini pandangan Ibn Hajar. Dan perbuatan Nabi sendiri minum sambil berdiri menunjukkan bahawa dia tak haram. Adapun hadis yang sebut muntahkan itu, dia kata hadis ni perlu difahami sebagai bentuk sunat bukan wajib. Dalam Fathul Bari ada. Pandangan yang ketiga, ini pandangan ketiga, pertama haram, yang kedua tadi apa dia? Makruh tanzihi, makruh berat ni. Yang ketiga, pandangan ni lebih ringan, dia kata harus. Boleh. Tak ada masalah. Ini pandangan jumhur tabi'in. Majoriti tabi'in, contoh Abu Umar Al-Kindi, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, begitu juga salah satu pendapat masyhur Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur Malikiyah, mereka juga menyatakan hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Syekh Zakaria Al-Ansari dia sebut bahawa makan dan minum sambil berdiri tanpa sebarang keperluan tidaklah makruh. Cuma ia menyanggahi adab yang lebih utama iaitu duduk, yakni khilaful aula. Kan? Dia sebut kalau makan dan minum berdiri ini taklah makruh, ni pandangan dia. Cuma dalam bab adab tu kira hak duduk jauh lebih baik. Maknanya kita macam ni, kita pegang macam ni. Hukum makan dan minum sambil berdiri ni dah sebut dah, ada yang kata haram, ada kata makruh dan ada yang kata harus. So, kita ambil jalan selamat lah. Kita ambil jalan selamat. Kalau ada tempat duduk, kita duduk lah.
Tapi kalau tak ada tempat duduk dalam keadaan yang kita perlu untuk berdiri, maka tidaklah menjadi masalah untuk berdiri. Adapun berusaha untuk duduk semampu mungkin, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Masuk isyak? Belum ni. Bunyi baru. Baik. Kita sambung balik. Yang kelima, minum 3 kali. Hendaknya seseorang minum sebanyak 3 kali. Demikian yang biasa dilakukan oleh Nabi. Disebut dalam sebuah hadis bahawa baginda Nabi SAW minum dengan 3 nafas, menyebut nama Allah pada awalnya dan memuji pada akhirnya. Dia kata inilah sunnah, yakni seorang yang nak minum, dia baca bismillah, lalu dia minum. Kemudian lepas dia minum, alhamdulillah. Kemudian dia minum lagi, bismillah, minum lagi, kemudian dia jauhkan, alhamdulillah. Yang dia kata begitulah sunnah Nabi SAW. Dan dia sebut sunnah ni memiliki faedah yang kesihatan yang banyak lah. Bila apa yang Nabi buat itu sudah tentu ada kebaikannya. Walaupun kebaikan hikmah dia kita tak nampak, tetapi kita yakin bahawa apa yang Nabi buat itu ada hikmah dia. Baik. Dia kata antaranya sebahagian perubatan, pakar perubatan dia sebut bahawa dia kata bahagian rongga manusia biasanya suhu dia lebih panas daripada air yang kita minum tu. Jadi oleh kerana itu seorang yang minum sedikit lalu ditambah kemudian minum hingga kenyang, sehingga rongga dan dalam tubuhnya boleh menyesuaikan dengan suhu air tersebut. Maksudnya sistem badan tu dia tak terkejut. Dia tak terkejut. Baik. Kemudian kita tengok yang minum 3 kalinya. Minum 3 kali ni, apa yang dimaksudkan? Boleh kalau minum senafas, ambil ni duk selesai sebotol. Selesai sebotol. Boleh atau tidak? Baik. Dalam hadis Anas bin Malik menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Biasanya Rasulullah SAW bernafas 3 kali ketika minum. Sebahagian ulama menyebut tentang nafas 3 kali ini maksudnya 3 teguk. Dan baginda bersabda, sesungguhnya dengan begini haus akan hilang, lebih lepas dan lebih enak. Hadis Sahih Bukhari, ada juga dalam Muslim. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata ini dalil menunjukkan dianjurkan meneguk 3 kali ketika minum. Ada dalam Majmu' al-Fatawa. Baik, maka dalam hal ini yang hadis ni menunjukkan hukum dia sunat, teguk tadi ni. Sebab dalam hadis lain Nabi bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ina." Jika salah seorang antara kalian minum, jangan bernafas dalam tempat minum. Ada hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Maksudnya ketika minum jangan bernafas dalam tempat minum ni. Nak minum, kita minum, tahan nafas dulu, kita minum, alhamdulillah, baru bernafas. Lepas tu minum lagi, tahan nafas, minum, kemudian letak, baru bernafas. So jangan bernafas dalam air, kan? Ataupun sebab tu ada yang qiyas, kalau makanan panas, air panas, jangan kita tiup. Itu juga boleh diterjemahkan sebagai bernafas. Biar dia sejuk sendiri. Sebab sebagian orang dia tak sabar, dia tiup nak bagi sejuk kan. Maka kalau bernafas tidak boleh, dalam bab tiup tu boleh juga masuk dalam
bab yang sama, juga bernafas. Terdapat juga hadis daripada sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri. Ia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafakh fi syarab. Faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina. Faqalahu ahraquha. Qala inni la arwa min nafsin wahidin. Qala fa'ibnil qadaha 'an fika thumma tanaffas. Bahwasanya Nabi SAW melarang bernafas di dalam tempat minuman. Ada seorang yang tanya, wahai Rasulullah, kadang-kadang kalau saya minum ada gelembung udara yang keluar di tempat minum. Maksudnya apa? Dia bernafas tu. Orang minum duduk-duduk. Kalau kita minum dalam botol yang ni pun kan, dia keluar gelembung tu. Rasulullah bersabda, keluarkan itu. Lalu lelaki tadi berkata, wahai Rasulullah, haus saya tidak hilang dengan sekali teguk saja. Maksudnya dia ni jenis kalau nak hilangkan haus dia nak teguk banyak-banyak. Lalu kalau begitu minumlah beberapa teguk lalu ambil nafas. So daripada hadis ni apa yang kita faham, boleh tak minum lebih pada 3 teguk? Boleh. So yang Nabi tak bagi tu yang mana? Yang bernafas dalam air tu. Yang tu. Kalau kita tengok orang teguk banyak dia minum hang ni bernafas dulu tak. Kalau dia minum dia jenis macam tu kan. Selagi mana dia tak bernafas dalam air tu, maka tidaklah menjadi larangan. Wallahu taala alam. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ni, dia kata ini menunjukkan boleh minum dengan sekali nafas. Kerana Nabi tidak mengingkari seorang lelaki yang menyatakan haus saya tidak hilang dengan sekali teguk saja. Kalaulah banyak teguk dengan sekali nafas itu tidak boleh, dah tentu Nabi larang. Sebab Nabi tidak akan berdiam diri dalam perkara yang dilarang. Baik. Adapun hadis yang menganjurkan minum dengan sekali nafas, ada satu hadis ni tak sahih. Idza syariba ahadukum falyashrabu fi nafasin wahidin. Jika salah seorang daripada kalian minum, maka minumlah dengan sekali nafas. Hadis ni tak sahih. Ibnul Jauzi sebut hadis ni tak sahih. Baik. Kita sambung balik. Kemudian tidak minum berlebihan. Dan tentu Allah larang sikap berlebihan dalam apa saja, termasuk dalam hal minum. Begitu juga makan. Allah kata kulu washrabu wa la tusrifu. Kan? Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Kan? Minum, makan tak apa, tapi jangan lebih-lebih, ingat. Jangan lebih-lebih sangat. Al-mu'minu yashrabu fi ma'yin wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a. Orang beriman, kata Nabi, dia minum dengan satu perut lah. Tapi orang kafir minum dengan 7. Itu beza antara orang beriman dengan orang kafir. Kemudian adab minum adalah memuji Allah setelah minum. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah redha seorang hamba yang makan makanan lalu memuji Allah atasnya, atau minum minuman lalu memuji Allah atasnya. Maksudnya kita makan ke, kita minum ke, lepas tu alhamdulillah. Kan? Walaupun tak sendawa. Kadang-kadang kita tunggu sendawa baru alhamdulillah, tak? Kita minum kan? Minum. Alhamdulillah. Kan? Makan sikit. Kuih satu je ke? Alhamdulillah. Orang kata, tak dengar hang sendawa pun, tak semestinya.
Ini tibai 3 pinggan, tak sendawa, tak alhamdulillah. Sedangkan Allah bagi rezeki kat dia tu. Bukan saja rezeki makan tu, bahkan rezeki sihat. Rezeki lalu makan. Ada orang duit ada. Kan? Duit ada tapi makan tak lalu. Kan? Tak boleh nak makan. Ubat 3 serangkai dalam poket ni. Nak makan hak manis sikit tak boleh, masin sikit tak boleh belaka. Ni dah bagi 3 pinggan, oleh kerana tak sendawa dia tak ucap syukur. Maksudnya apa adab yang Nabi ajak ni, makan, minum walaupun sedikit, alhamdulillah. Kan? Sebab rezeki tu Allah bagi kat kita. Kalau Allah tak mau bagi kat kita, buatlah macam mana pun takkan sampai kat mulut kita. Takkan sampai. Dah ni lah, ambil lah. Ayam pula mai terbang patuk pula. Maknanya bukan rezeki kita. Kan? Baik. Kemudian mengedarkan gelas kepada orang yang berada di sebelah kanan dan seterusnya. Ni kalau minum secara berjemaah. Ni minum berjemaah, sebab Nabi pernah buat dalam hadis Nabi ni, kira minum secara berjemaah, minum sikit kemudian bagi kat orang lain. Minum secara berjemaah. Bukan gelas berbeza, dalam tempat minum yang sama. Baik. Ataupun boleh juga kalau kita tengok hadis ni menggunakan satu gelas, satu ni, kemudian tuang gelas satu je. Kan? So pada siapa nak bagi dulu? Baik, disebut dalam sebuah hadis bahawa diberikan kepada Nabi SAW susu yang sudah dicampur dengan air. Sementara di sebelah kanan baginda ada seorang Arab Badui, sebelah kiri baginda ada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ini orang terhormat belah kiri ni. Kan? Baginda minum lalu memberikan pada Arab Badui itu, Nabi kata al-aymana fal-ayman. Maksudnya yang kanan tu lebih diutamakan. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ni kira istimewa di sisi Nabi, tapi dalam hal ini utamakan yang kanan dulu. Siapa nak minum cepat duduk belah kanan lah. Duduk belah kanan. Baik. Kemudian ada hadis yang lain juga. Hadis ni kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ataupun cerita tentang Nabi minum ni. Nabi minum, sebelah kanan Nabi ni ada anak muda, sebelah kiri baginda ada orang tua. Lalu Nabi minta izin pada orang muda tu, bagi orang tua lu, kan? Nabi minta izin. Nabi kata pada pemuda tu, apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka? Sebab apa Nabi minta izin? Sebab dari sudut adabnya kena bagi yang kanan lu, tapi Nabi nak utamakan orang tua lu. Nabi minta izin lah. Budak muda ni kata apa? Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bahagianku darimu kepada seorang pun. Rasulullah bagi pada anak muda tu. Tak sopan ke anak muda ni? Tak. Pasal apa dia tak izin, dia tak bagi keizinan nak minum bekas Rasulullah tu. Kalau bagi ke orang lain dah tak ada dah. Ni hak pertama, kan? Sahabat dia memandang benda ni sebagai benda yang penting sebab dia sayang dengan Nabi. Kita bagi laluan azan sat dulu. Nanti kita sambung sikit je lagi.
Sambung sikit lagi. Antara adabnya, kita tak boleh minum dalam bekas emas dan perak. Nabi kata, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Nabi kata, siapa yang minum dari bekas daripada emas dan atau perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka jahannam ke dalam perutnya. Kalau kaya macam mana pun, so jangan minum pada emas ataupun perak. Kemudian menjauhi minuman yang haram. Menjauhi minuman yang haram. Kita kalau sebut tajuk ni menjauhi minuman yang haram, sudah tentu kita akan nampak arak je lah. Arak. Ataupun apa-apa yang memabukkan. Kalau belah-belah perlih ni ke cakoroy kalau nak kata ketum pun tak terbukti ketum tu sendiri dia memabukkan. Bahkan orang tua-tua dulu dia makan untuk nak bagi tenaga, untuk kesihatan, kan? So apa pun, kalau ketum ni kira dos lah, kan? Orang tua-tua dulu dia ambil dos dia tu, kan? Ada dos tertentu untuk kesihatan, untuk nak bagi tenaga. Hatlah ni dah lah dos tinggi, dia campur kok pula, berubat nyamuk pula. Pandai betul. Makmal mereka kat mana? Tahu buat uji kaji nak bagi mabuk bagus, berubat nyamuk. Saya pun pening. Mereka buat uji kaji makmal tak mana, betul tak? Kan? Macam-macam kan, cakorai. Ataupun apa-apa minuman yang tidak kita kalau dulu minuman tulis bahasa Cina tu kan, tiba-tiba
hak duk baris duk beli ni orang Islam lah ramai. Tiba-tiba disahkan minuman tu tak halal. Kita cepat sangat. So kalau yang syubhah ni kalau boleh jauh ha. Kan? Syubhah. Betul lah yang innal halala bayyin, sungguhnya yang halal tu bayyin, wal haramu bayyin, yang haram tu bayyin. Ya jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara keduanya ada yang syubhat. So syubhat ni kalau boleh jauhkanlah, kerana syubhat ni dia mendekati haram. Nabi bagi perumpamaan bawa kambing ni pergi makan kat tepi batas, tepi hudud tu, batasan. Kita payah nak pastikan kambing tu dia lepas batas tu, payah kan. Jadi begitulah. So kalau yang syubhat tu elakkan, elakkan supaya kita tak minum benda yang haram. Baik, insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasak bahasa mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.